Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Mustikah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muqaddimah dan jilid yang pertama. Malam ni insya-Allah kita masuk pada bab yang keempat. Bab yang keempat, kita dah habis bab yang ketiga, iaitu agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita habis bab yang ketiga, iaitu agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni kita masuk bab yang keempat, iaitu kelebihan agama Islam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumi. Amin. Bab yang keempat, kelebihan agama Islam. Sebelum ni kita sebut agama yang hak Allah redha. Banyaklah agama-agama di atas muka bumi ni, beratus-ratus, beribu-ribu agama ciptaan selain daripada agama Islam. Hanya agama Islam yang kita sebut sebelum ni, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam sahaja. Lain daripada agama Islam, walaupun kita nampak baik, walaupun nampak ucapan dia baik, tapi hakikatnya yang diterima
ialah agama Islam. Lain daripada agama Islam ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebut dah sebelum ni, di akhirat besok orang-orang yang bukan Islam, orang-orang yang kafir, mereka menyesal. Mereka menyesal sebab mereka melihat segolongan orang Islam, sepuak orang Islam, seseorang orang Islam, kesudahan mereka akan masuk ke dalam syurga. Mereka masuk neraka, orang Islam masuk neraka. Islam yang asi, Islam yang derhaka, Islam yang buat maksiat akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila habis tempoh-tempohnya, Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam syurga. Ketika tu orang-orang yang bukan Islam melihat, mereka merasa menyesal. Rasa menyesal. Mereka berkata, alangkah baiknya kalau dulu kami juga orang Islam juga. Orang yang bukan Islam menyesal, mereka berkata, alangkah baiknya kalau dulu kami juga Islam. Kenapa? Dengan Islam tu cuma Islam tu Islam yang tak syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kerap kali kita duk dengar dalam khutbah kita, menjadi rukun khutbah, tak baca saja pesanan ni, iaitu pesanan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka khutbah hari itu tidak sah. Apa pesan yang kita duk dengar selalu? Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita duk dengar ittaqullah, iaitu takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takut, iaitu junjung perintah Allah Subhanahu wa taala, tinggal larangan Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang hak kita duk dengar tu baru hak nombor 3, iaitu berwasiat dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nombor 3. Tetapi yang pertama ialah membersihkan diri daripada kesyirikan kita dengan Allah. Yang pertama nak dapat takwa ialah membersihkan diri daripada kesyirikan kita, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mau apa yang kita buat ni, kita kata aku ni, apa-apa ni akunya. Maksudnya keakuan kita. Hakikatnya apa yang berlaku semuanya adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu kadang-kadang hak kita mai ni pun mai mengaji, mai sembahyang, mai buat perintah Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu kita duk sebut ketika kita dengar azan sampai hayya 'alas salah, sampai hayya 'alal falah, kita disunatkan kita berkata la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya. Kadang-kadang orang tu sakit, dia kata, ustaz saya sakit, ustaz tu yang tak boleh mai mengaji, saya sakit tu tak boleh mai masjid. Kadang-kadang berapa ramai orang yang sakit sampai dak rumah Allah, sampai rumah Allah. Dia kata, ustaz saya sibuk, tu imam saya sibuk kerja. Berapa ramai orang yang sibuk tapi mai rumah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berapa ramai orang yang sibuk tapi dapat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nak jaga ni, jangan syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nak sampai tahap yang dinamakan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa yang kita buat. Baru yang ketiga, iaitu baru kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tu nombor 3. Nombor 4, melaksanakan amalan-amalan yang sunat. Menyempurnakan hak fardu kita sembahyang dengan sembahyang sunatnya.
puasa dengan puasa sunatnya, zakat dengan sedekahnya, haji dengan umrahnya. Dia melaksanakan menyempurnakan benda-benda tu. Tu kita sebut dah sebelum ni. Jadi malam ni kita masuk pula kelebihan. Apakah kelebihan Islam ni? Apa yang kita dapat kita menganut agama Islam ni, agama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah jaminan, apakah kelebihan yang kita dapat? Bukan hanya kelebihan yang kita dapat di dunia, mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak juga keredaan kita di akhirat besok. Bukan hanya kita atas dunia ni diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita ikut Islam, kita menganut agama Islam, kita mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala sayang seseorang, Allah Subhanahu Wa Taala akan panggil malaikat Jibril, "Ya Jibril, aku suka ke dekat anu ni. Aku suka si anu ni." Maka malaikat Jibril pun akan suka kepada kita. Dan malaikat Jibril akan beritahu seluruh malaikat yang ada di alam ni supaya menyukai kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi rasa kepada penduduk-penduduk bumi ni supaya menyukai dia. Atas dunia pun berkat hidup dia. Atas dunia dia mendapat rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya dapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala semuanya, walaupun contohnya Allah bagi masa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada dia, maka apa? Berkat masa tu. Maksudnya dia gunakan masa-masa untuk taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Masa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada dia mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kurniakan harta yang berkat, menyebabkan harta yang dia dapat tu mendekatkan diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi anak pinaknya mendekatkan diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila Allah benci, dia dapat sesuatu, makin dia dapat makin jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Maidah ayat 6, dan aku telah redha Islam menjadi agama, wa raditu lakumul Islam Madinah. Islam itu Allah Subhanahu Wa Taala redha. Allah Subhanahu Wa Taala dah meredai bahawa agamanya agama Islam sahaja agama yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Tu kita duk sebut selalu sebelum ni, carilah redha Allah walaupun orang tak suka, tak apa, biar orang tak suka. Asalkan kita buat tu benda yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Benda yang Allah Subhanahu Wa Taala redha kita buat walaupun orang benci kita. Nescaya hak kita buat kalau arah redha, walaupun orang tak suka tak apa, biar hak kita buat tu Allah Subhanahu Wa Taala redha kita. Tetapi jangan kamu cari keredaan manusia menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala memurkai kita. Tengok hak kita buat. Contohnya kita mai mengaji, kita mai rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah redha tak? Benda ni Allah redha. Setiap langkah kita diangkat, kedudukan kita, darjat kita diangkat oleh Allah. Ni kita duduk dalam majlis ilmu ni diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikut ajaran yang Nabi bawa ni, kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak ni apa yang kita buat, kita nak redha Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita membuat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala redha, maka kehidupan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita buat tu orang suka, orang tepuk tangan, orang seronok kita buat, tetapi hak kita buat tu murka Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memurkai kita. Ini kita kena jaga, iaitu
dan Allah telah redha Islam adalah agama untuk kamu. Islam, kita sebut juga sebelum ni, Islam ni hak kita doa anuti ni, dengan sebab Islam ni sahaja amalan-amalan yang kita buat ni Allah terima. Besok ni semayang akan mai jumpa Allah, puasa akan mai menghadap Allah, zakat akan mai menghadap Allah, haji akan mai menghadap Allah, amal-amal kebaikan kita semua akan mai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman dekat amalan-amalan ni, tujuan kamu ni baik. Sembahyang ni tujuan kamu mai ni nak bagi syafaat kepada orang yang melaksanakan ni, tujuan kamu ni baik. Zakat mai, Allah kata tujuan kamu ni baik. Tapi bukan hanya sekadar tu sahaja. Maka yang terakhir akan mai menghadap Allah Subhanahu wa taala ialah al-Islam. Yang lain dia akan mai dulu, sembahyang akan mai, Al-Quran akan mai, zakat akan mai, amalan-amalan soleh kita akan mai menghadap Allah Subhanahu wa taala, mai nak tolong kita di akhirat besok. Ketika tu duit kupang kita tak laku dah, harta kedudukan kita tak laku dah. Kita nak dapat nak bagi laku harta kedudukan kita guna untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, baru jadi laku. Kalau tidak di akhirat besok ni duit kupang kita tak laku dah, pangkat kedudukan tak laku dah, peguam bela yang nak tolong kita tak mampu dah di akhirat besok ni. Yang dapat nak tolong kita ialah amal-amal kebaikan yang kita buat. Tu pun amal-amal mai menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman kepada amalan-amalan tu, tujuan kamu ni baik. Kamu ni nak mai tolong tuan kamu, tujuan kamu tu baik. Tapi bukan hanya sekadar tu sahaja. Yang terakhir, Islam akan mai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apabila Islam mai menghadap kepada Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan Assalam, maka Allah Subhanahu wa taala kalau terima Islam kita, maka amalan-amalan lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Islam kita ni Allah Subhanahu wa taala terima, maka sembahyang kita Allah terima, puasa kita Allah terima, zakat kita Allah terima, haji kita Allah terima. Kenapa? Kerana Islam kita Allah terima. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala tak terima Islam kita, mungkin Islam yang kita anuti tu ada benda-benda yang kita sebut tadi. Contohnya mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi pergantungan kita, ada lagi pengharapan kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kita duk peringat selalu dalam sembahyang kita, selepas kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dalam takbir tu ihram kita kata Allahu akbar, kita kata wajjahtu wajhillazi fataras samawati wal ard. Lepas tu kita mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu kita duk peringat diri kita, jangan kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala sesuatu, kerana sesuatu ni adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesuatu lain daripada Allah Subhanahu wa taala namanya makhluk. Apa nama makhluk? Benda yang baharu, benda yang Allah Subhanahu wa taala cipta. Siapa yang menciptakan yang benda baharu? Ialah Khaliq. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita nak bergantung lain daripada Allah Subhanahu wa taala? Kita nak bergantung pada harta, nak bergantung kepada manusia, nak bergantung kepada makhluk-makhluk lain daripada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka-mereka yang kita bergantung, sama ada harta, sama ada pangkat, sama ada kedudukan, itu juga salah satu daripada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dia juga akan binasa. Yang hak kita bergantung tu pangkat kita. Besar mana pun pangkat kita,
binasa benar tu. Contohnya Firaun, besar tak pangkat dia? Besar. Sampai dalam Al-Quran sebut, sehingga sampai satu peringkat Firaun mengaku dirinya Tuhan. Sampai satu peringkat mengaku dia Tuhan. Tetapi ketika ditenggelamkan dalam laut, ketika tu baru ia yakin bahawa apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS betul-betul. Ketika tu pintu taubat telah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah lambat dah. Ketika mana ditenggelam dalam lautan, ketika tu baru dia yakin bahawa apa? Dia membenar Tuhan Nabi Musa AS. Ketika tu pintu taubat telah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa yang boleh nak tolong kita. Tak ada siapa yang kita boleh berharap, melainkan pengharapan kita yang kita duk sebut selalu, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah Subhanahu Wa Taala tempat semua tumpuan. Semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini tertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh kita lah disebut dengan khalaqal insana fi ahsani taqwim ni, sesungguhnya kami jadikan manusia tu sebaik-baik kejadian. Contohnya Allah bagi kita mata yang boleh kita melihat ni, adakah kanan kita? Tak. Mata yang Allah bagi badan kita yang dapat melihat ni bukan kerana mata tu, kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi melihat. Berapa ramai ada orang yang ada mata tapi tak dapat nak melihat. Allah Subhanahu Wa Taala bagi dengar ni, kita dengar ni bukan kerana apa? Kerana sebab telinga kita. Yang bagi dengar ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang yang ada telinga tapi dia tak dengar. Tu kalau kita ingat sesuatu, kita akan ingat kembali keagungan Allah. Tu kita sebut dah sebelum ni, cara nak kenal Allah, hak hukum akal ialah bertafakur, merenung, memerhati segala ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pada zat. Dilihat kini keagungan Allah, lihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk diri kita. Kerdilnya kita, lemahnya kita. Nak melihat, kita nak kena berharap dengan mata. Kalau ada mata, lampu kini tertutup, boleh melihat tak? Kita berharap kepada cahaya. Bila kita melihat sesuatu, kita akan ingat apa? Keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak dengar sesuatu, kita nak kena ada telinga. Kita nak kena ada suara. Kalau tak ada suara ni, saya tutup mic ni, tuan-tuan, orang dengar tak? Tak dengar dah. Kita berharap kepada suara. Maka apabila kita ingat macam tu, kita akan ingat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala hantar manusia mai puji kita. Sebab apa Allah hantar manusia mai puji kita? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak tutup keaiban kita. Dia mai, oi hang ni handsome ni, hang ni kaya. Maka kita kata apa? Alhamdulillah. Pujian yang awak bagi tu, puji balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau orang puji kita, kembang bungkuk. Hakikatnya Allah hantar kepada orang puji kita, Allah Subhanahu Wa Taala nak tutup keaiban kita. Banyak tak keaiban kita? Banyak, tuan-tuan. Perasan tak kalau dulu-dululah kita tengok orang kerja bawa tanggung dulu, orang tanggung taik dulu, ingat tak? Orang dulu-dulu lah tak ada lah pakai lori dan sebagainya lah, pakai meja dulu-dulu ni, pergi rumah-rumah tanggung taik. Dulu-dulu lah kita pun dengar orang cerita, kita pun tak pernah tengok. Hina tak kerja tu, kita nampak hina. Kalau kita tengok orang yang bawa sampah, kita kata oi busuknya bawa sampah. Tapi kita tak sedar, hari-hari kita buat tangki najis ni. Perasan tak kita buat tangki najis? Hari-hari. Tidur pun kita bawa, mai semayang pun kita bawa, kita pergi kerja pun kita bawa ni tangki najis ni. Perasan tak kalau hari raya korban kita belah perut lembu, tu pun kita pakat lari ya. Tanya pengusi, pengusi yang yang buat program korban tu, siapa yang nak urus perut lembu tolong angkat tangan. Tak ada orang pakat tunduk, pakat tak mau. Siapa yang nak cuci ni perut ni, tolong angkat, tolong bagi nama ni, kita nak cuci perut ni. Ada orang mau? Ada yang mau lah. Tapi kebanyakan orang tak mau.
Tu dia makan rumput-rumput tak bau sangat. Tu dia makan rumput-rumput tu pun kita rasa jijik dah. Tapi pada hakikat ni kita buat najis dah. Bawa najis. Tu kata hinanya kita. Kita jangan duk rasa bangga diri. Sombong diri. Hakikat diri kita yang hak kita ada pun. Semuanya milik Allah SWT. Yang kita sunat apabila berlaku musibah. Berlaku kematian ke berlaku musibah. Disunatkan kita kata. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah lah kita datang dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Ketika tu tak ada daya upaya dah. Nak mandi pun orang tolong mandikan kita. Nak pakai nak tutup badan kita pun orang tolong tutup kita. Orang tolong berwuduk untuk kita. Orang semayang untuk kita. Ketika tu dengan hanya 4 kali takbir, mampukah kita nak tampung dosa-dosa kita? Mampukah kita nak tampung kesombongan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Nasiblah ada orang-orang masjid kata, orang masjid lepas semayang tu imam kata, apa kita nak kata mayat ni? Apa kita nak ucap di atas mayat ni? Semua kata baik. Naziklah. Orang masjid ni bagus. Apa kita nak kata mayat ni? Baik. Tapi atas dunia sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tamu sembam ni di dahinya di atas muka bumi ni. Tamu sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Balik dalam keadaan kesombongan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kadang-kadang ni Allah uji dengan penyakit COVID-19 ni. Allah uji ni tapi makin uji. Macam tu juga tak mendekatkan diri juga dengan Allah. Patut-patutnya rumah Allah ni kan penuh tuan-tuan. Dah lah semayang dah jarang-jarang dah. Mayang dah dia jarak-jarak dah. Patut-patut penuh tak masjid kita? Kalau dulu tak apalah semayang rapat-rapat. Semayang hak jarak-jarak 1 meter pun 2, 3, 4 sah. Ramai lagi orang yang tak sedar. Ramai lagi orang yang tak Islam. Berlaku ujian-ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala tak mau muhasabah diri. Tak mau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih juga sama juga. Tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 6. Allah kata auzubillahi minasy syaitanir rajim walladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Allah kata orang-orang yang ingkar ni kata Allah sama saja kata Allah. Bagi amaran ke tak bagi amaran? Bagi peringatan ke tak bagi peringatan? Sama saja. Hum la yu'minun kata Allah. Mereka takkan beriman. Malah ujian macam mana pun, malah musibah macam mana pun kata Allah, bagilah peringatan-peringatan kah, buat ceramah kah, buat kuliah kah, buat tazkirah kah, sama saja kata Allah. Bagi amaran kah, bagi peringatan kah, sama saja kata Allah. Hum la yu'minun kata Allah. Mereka tak akan beriman kata Allah. Sebab apa tak beriman? Khatamallahu ala qulubihim. Allah Subhanahu Wa Taala dah peteri hati dia. Sampai ni berat. Penyakit hati dia ada penyakit. Allah dah peteri. Kalau gam-gam boleh gagah lagi Tuan Haji no. Kalau buh gam-gam boleh gagah lah. Kena ayak dia okey. Tapi kalau berteri, teri ni habis nak kena pakai nu hak api kuat tu. Hak jenis tu tuan-tuan tak boleh nak gosok-gosok dah. Hak jenis tu kena pergi ketuk tuan-tuan. Nak perbaiki, nak kena ketuk. Macam-macamnya apa? Penyakitnya berat dah. Kalau sikit-sikit, okey. Kalau kita kemek sikit-sikit, orang buh bang, ayat angat ke apa kan? Buh ayat angat, buh dia akan kembung balik. Tapi kalau teruk, orang pakai apa? Orang pakai hammer. Ni pergi kedai orang duk ketuk kedai apa? Kedai ni lah, kedai pomen, kedai kereta yang accident teruk-teruk duk kita pergi. Depa pakai apa? Pakai hammer tu. Gedegung. Kereta kita accident teruk, kita pergi habaq dekat tu orang yang duk buat tu. Habaq kat dia, bang. Kereta saya ni saya sayang, kereta saya baru beli bang. Oi, abang jangan katok nah. Abang gosok pelan-pelan.
Dia kata abang ni minum yak getum ke apa? Mana boleh gosok ni rosak teruk ni, kemek teruk ni. Kata abang ni nak kena pakai hammer. Gedebung. Baru akan jadi bau elok. Tak, peringkat ni bukan gosok-gosok dah. Peringkat ni memang kena katok dah. Nak kena katok. Hak katok tu nak bagi elok lah. Macam kita kata besi lah. Kalau sekilo orang dah ambil, besi buruk apa? Sekilo nak kumpang ke 3 kumpang. Kan duk main kat rumah kita. Besi buruk. Nah, barang lain pun tak apa. Kan duk main rumah kita. Kita pun jual besker ke, jual besi banyak kan. Dapatlah RM2 lebih. Hai, RM2 lebih 6 kumpang. Tetapi besi tu buat pergi di kedai, mereka bakar besi tu, mereka layak besi tu, mereka katok besi tu. Besi yang mereka beli hak 6 kupang, mereka jual 600. Besi tu mereka beli dekat kita, mereka buat keris, mereka buat pisau. Pisau tu mereka buat tu, mereka tempah, mereka bakar, mereka katok. Besi tu harga berapa harga? Beli 6 kupang jual. Jual mahal, keris pun dekat 200-300 pupu je dia buat pisau jual 130, hak keris dekat 1000 dia jual. Besi biasa-biasa, tapi setelah diketuk, dibakar jadi elok, maka harganya banyak. Ni pun samalah tuan-tuan. Kadang-kadang tak perlu gosok-gosok dah, nak kena katok dah. Baru kadang-kadang kok dia nak sedap kok. Baik, isyak kau apa? Masuk ke? Lagi 2 minit tak ada nak masuk kita baca dah malam dah, kita baca, lepas tu kita baca makna, kita buang tilah, esok kita main hurai. Kita masih SOP lagi, hari ni pun 38 Kedah lah, tapi hak duduk dalam 37, hak luar seorang walaupun seorang nak kena jagalah tuan-tuan SOP ni. Baik, kita baca aja. Hadis yang ke-10, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iza aslama al-'abdu fa hasuna islamuhu yukaffirullah anhu kull sayyi'ati zalafaha wa kana ba'da zalikal qisas al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'f wa sayyi'atu bimisliha illa ayyatajawazallahu anhu. Al-Bukhari. Yang bermasuk daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut je lagi, dengar saja nama Nabi kita, jangan kita terkecuali. Sebutlah Allahumma salli ala Muhammad. Jangan kita tak selawat. Takut-takut kita termasuk orang yang bakhil, orang yang kedeku, orang yang Nabi kata celaka nak yang malaikat Jibril sebut dalam doa malaikat Jibril, celakalah di kalangan umatmu yang apabila disebut namamu tidak berselawat ke atasmu. Jadi kita banyak selawat. Dengar nama Nabi kita pun sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang itu memeluk Islam lalu dia mengerjakan amal-amal yang membuktikan keislamannya dengan sebaik-baik serta dengan ikhlas, Allah akan mengampunkan tiap-tiap kejahatan yang telah dilakukannya dahulu sebelum Islam, dan sesudah itu dijalankanlah balasan bagi segala amalnya. Tiap-tiap satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali gandanya hingga kepada 700 kali ganda. Dan tiap-tiap satu kejahatan akan dibalas dengan satu kejahatan yang menyamai, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya. Ni nak abang kata pemurahnya Allah. Pemurahnya Allah bagi offer kepada orang-orang yang nak masuk Islam, di offer oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu nikmat Islam, nikmat iman yang hak kita ada, jaga sungguh-sungguh tuan-tuan.
Jaga sungguh-sungguh, selalu kita duk sebut ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, jangan kamu mati melainkan kamu berada dalam Islam. Kita nak penghujung kita tu dalam keadaan Islam. Nak kena jaga tuan-tuan. Ya, kita nak kena jaga. Lebih daripada kita jaga nyawa kita lagi. Sebab nyawa kita kalau mati ni hanya berpindah saja. Nampaklah mati, tapi hakikatnya berpindah daripada satu alam kepada satu alam lain. Jadi kita ingat kita sampai tentu dululah. Sebab kita masih lagi SOP. Masuk waktu kita berhenti, insya-Allah. Insya-Allah bulan depan kita hurailah hadis yang ke-10 ni. Insya-Allah bulan 11, mudah-mudahan Covid pun dah, insya-Allah kita doa agak Covid pun dah tak ada dah. Ketika tu boleh lebihlah sikit. Lah boleh 30 minit, 40 minit. Insya-Allah lepas ni kita bolehlah sejam lebih sikit. Bolehlah kita bernafas sikit. Ni ustaz pun tak ada nak buat lawak dah. Terih apa masa tu tak cukup tu. Jadi insya-Allah lepas ni kita boleh nyawa. Mudah-mudahan kita pakat-pakat doa. Doa ni astajib lakum, berdoalah kepadaku nescaya aku akan berkenankan doamu. Insya-Allah kita tangguhkan dulu. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jabinna bil afiyah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kami terhadap kedua bapa kami, pasangan kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat, al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kedua bapa kami, kasihlah mereka ya Allah seperti mana mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang sakit ya Allah, kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah, kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah, kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang susah ya Allah, kau permudahkan dan kehidupan yang limpah, ke rezeki yang melimpah-limpah buatnya ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Allahumma inna na'udzubika minal barash wal junun wal juzami syai'in minal asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekana billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.